kitab Al-Adabul Mufrad, hadis yang ke-215, bab 110. Man sana'a ilaihi ma'rufa falyukafi'ah. Sesiapa yang dilakukan perbuatan baik kepadanya, maka hendaklah dia membalasnya. Jadi di bawah bab ini Imam Bukhari rahimahullah telah kemukakan dua riwayat. Imam Bukhari telah kemukakan dua riwayat di bawah tajuk ini. Sebelum saya pergi kepada dua hadis ini sedikit maklumat tentang tajuk ini. Tajuk yang telah dibuat oleh Imam Bukhari ini sebenarnya berkaitan dengan satu bentuk pendidikan daripada Nabi SAW agar orang yang mendapat kebaikan orang lain, maka hendaklah dia menghargainya. Jadi penghargaan itu ada dalam beberapa bentuk yang dicadangkan oleh Nabi SAW. Jadi asasnya bila orang buat baik pada kita, kita kena hargai. Itu asasnya. Cuma hargai itu dalam bentuk macam mana? Dalam dua hadis ni kita akan nampak beberapa perkara ataupun cadangan daripada Nabi. Baik. Hadis yang ke-215. An Jabir bin Abdullah Al-Ansari qala قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فليجزئه. Tadi falyukafi'hu, ni falyujzi'hu. Fa in lam yajid ma yujzi'uhu falyuthni alayhi. Fa innahu idza athna alayhi faqad syakarah wa in katamahu faqad kafarah. Wa man tahalla bima lam yu'ta faka'annama labisa saubai zawrin. Daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ia berkata, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mendapat perbuatan baik, yakni dia dilakukan kebaikan, ada orang berbuat baik kepadanya, maka hendaklah ia membalasnya. Jika dia tidak menemukan sesuatu, jika dia tidak mendapati sesuatu untuk membalasnya, mana bila orang buat baik dalam bentuk material, dia tidak boleh balas kebaikan itu dengan material. Misalnya contohlah, bila orang bagi kepada dia makanan, dia tidak boleh balas dalam bentuk makanan ataupun apa saja dalam bentuk kebendaan. Katakanlah dia tidak dapat buat begitu, maka Nabi kata hendaklah dia puji orang itu. Dia kena keluarkan dalam bentuk kata-kata yang menunjukkan pujian. Sebab apa Nabi kata begitu? Kerana jika ia memuji orang yang berbuat baik padanya, itu ialah tanda dia telah berterima kasih. Jika ia menyembunyikan pernyataan baik, dia tidak puji, dia puji dalam hati. Mesti dia akan rasa budi orang itu, mesti dia rasa dalam hati, tapi dia tidak sebut pada mulut, tidak didengari oleh orang yang berbuat baik pada dia. Nabi kata itu bermakna dia telah mengkufurinya. Kufur di sini maknanya kufur nikmat. Kufur yang dimaksudkan di sini, mana Nabi kata tidak dikira sebagai penghargaan. Walaupun mungkin penghargaan itu ada dalam hati dia, tapi tidak dikira. Tidak dikira. Itu maksud Nabi di sini. Kemudian Nabi sebut, sesiapa yang berhias dengan pakaian yang tidak diberikan kepadanya, maka seolah-olah dia telah berpakaian dengan dua pakaian dusta. Baik, hadis ini, sebelum kita pergi kepada perbincangan lah, saya baca hadis yang kedua, sebab hadis kedua ni latar belakang dia sama. Baik, hadis yang kedua, An Ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'adha billah fa'idhuh wa man sa'ala billah fa'atuh wa man ata ilaikum ma'rufa fakafi'uh fa illam tajidu fad'u lah hatta ya'lama an qad kafa'tumuh. Daripada Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mohon perlindungan kepada Allah,
Sesiapa yang mohon perlindungan kerana Allah, bukan kerana maksiat, bukan kerana dia buat salah, dia berada di pihak yang benar, maka lindungilah dia. Sesiapa yang meminta kerana Allah, maka berilah kepadanya. Dan sesiapa yang berbuat baik kepadamu, balaslah dengan balasan yang setimpal. Jika kamu tidak boleh berbuat begitu, maka doalah dengan doa kebaikan. Sehingga biarlah dia tahu kamu telah membalasnya dengan balasan yang setimpal. Okey, baik. Kita bincang hadis yang pertama. Hadis yang kedua tu sebenarnya walaupun ada sudut sama, tapi ada juga sudut yang tidak sama. Baik, hadis yang pertama ni secara khususnya, kalau dalam syarah-syarah hadis disebut, cerita dia begini, ni kisah ni sebenarnya berkait dengan orang yang bermadu asalnya. Hadis ni orang bermadu. Sebab tu kalau kita tengok sini, seolah kita nampak fasa pertama adalah hadis dengan fasa kedua tu tidak berkait. Dia berkait dengan orang bermadu. Cerita dia begini. Cerita dia berkait dengan zaman jahiliah. Dan perkara ni berlarut zaman Islam pun ada juga. Orang bermadu ni kan dia jadi di luar kawalan. Jadi salah seorang daripada isteri tu, sama ada isteri kedua, ketiga, tak kira lah, nikis bermadu. Jadi salah satu cara dia nak menimbulkan cemburu madu dia tu, dia kata ni pakaian suami dia bagi. Pada dak pun dia beli sendiri. Jadi hak tu naik api lah tu. Jadi isteri tu kata, apa tak beli kat aku, beli kat hak muda. Hak tua tak beli, lama dah tak beli baju, dia kata. Beli guna duit dia. Tapi hak ni suami dia beli. Pada dak. Kawan tu tunggu klik tu laki dia ni kan ada barang habis ren lah. Marah tu. Tu. Jadi maknanya dengan tindakan dia tu, bahkan tujuan dia buat begitu ada dua mengikut ulama. Pertama sekali nak menimbulkan cemburu madu dia, yang kedua untuk menyatakan bahawa suami dia lebih sayang kepada dia berbanding isteri yang lain. Tu. Semua tu merupakan zur penipuan. Kalau dia pakai baju dalam keadaan dia isytihar itu, dia bayangkan begitu pada suami dia tak beli dengan maksud tadi ataupun maksud lain lah. Maka itu dia memakai baju dusta, Nabi kata. Ni Nabi sebut baju, tak kira lah barang-barang lain lagi lah. Dia biasa kayak gitu. Mungkin ni dunia wasak, dia atas wasak pada hak muda ataupun hak tua, ikutlah. Tengok dia kata, Allah dia kata, suami dia outstation beli baju, dia sebut dia atas gambar kau hak muda tu, kau madu dia tu lah. Pahit entam-entam madu tu. Jadi gitu. Tu tujuan dia pun. Lepas tu dia masuk pula, dia viral pun dalam FB tu, dia kata ni hak sebut sama. Nak minggu tu lelaki beli barang dia. Jadi orang tu rasa nampaknya saya ke dia pada hak muda ni, ataupun saya kau ni pada hak tua tu. Tu tujuan dia. Nak suruh orang anggap begitu. Nabi kata itu pakaian dusta. Tu cerita asal dia ni. Kalau mengikut ulama lah dalam syarah hadis. Cumanya sebelum Nabi sebut hak berkait dengan perempuan yang begitu sifat dia, kita kata nak bersaing dengan madu dia tu, Nabi sebut dulu. Sebab boleh jadi ada suami, mesti kadang-kadang suami tak kira lah kita kata setiap kali beli kena beli dua sama. Tak semestinya begitu. Kalau hak ni mungkin susah, ataupun hak ni baju pun tak cukup. Kalau cikgu ni, kalau kita kata dia berjawab tak guru, kadang-kadang anak boleh beli baju. Dia tak perlulah lelaki beli lagi setiap bulan, mesti 2 kali setahun. Tapi hak ni tak. Hak ni suri rumah ataupun kerja biasalah kita kata. Nak beli baju sekali-sekala, boleh. Duit tak cukup. Mungkin suami dia bantu sekali-sekala. Jadi perkara begitu, kena faham lah. Dalam hidup berumah tangga orang berpoligami. Tapi berlaku kes, makna niat buruk lah daripada mana-mana isteri itu untuk menimbulkan cemburu dan perasaan, kita kata, akhirnya berantakan lah keluarga itu. Dan nak menimbulkan fitnah. Fitnah ni bukan bermakna benda tu perkara yang fitnah di sini maknanya sangkaan yang tidak benar. Orang sangka suami lebih sayang kepada dia. Padahal tidak pun sama ya. Orang pun kata tengok suami dia tidak adil, beli baju. Kok ni bulan ni 3 kali dah bini dia tu masuk gambar dalam internet kata lelaki yang beli baju. Ni tak ada bunyi beli. Jadi akhir sekali setengah-setengah orang tu akan pandang buruk pada suami. Tidak adil. Nak pandang neko, hadir tak erti. Jadi timbul masalah. Jadi perempuan ni kadang-kadang dia kira kepentingan dia kira dia. Nak naikkan nama dia.
Nak supaya orang nampak dia disayangi. Akhir sekali kesan dia buruk suami dan juga menimbulkan perbahalian dengan madu yang lain. Itu yang Nabi sebut. Tapi kalau dia beli sungguh, ataupun siapa-siapa bagi, kena hargailah. Mana Nabi, mula-mula dalam hadis ni, fasa pertama Nabi letak satu kaedah umum. Tak kira lah siapa dia buat baik, suami kamu ke, mertua kamu ke, kawan kamu ke. Siapa saja buat baik pada kamu, tindakan yang sepatut yang dikehendaki oleh agama adalah falyujzihu. Kamu kena balas. Hari ni orang belanja kamu. Minggu depan kalau jumpa, kita lah pula bayar. Takkan dia sama. Pas dia. Dah. Kitanya bila? Secara umumnya begitu. Tapi ada setengah-setengah juga berlaku bukan begitu. Setengah-setengah tu mungkin dia kaya. Jadi kalau kita nak bayar ni dia terasa hati pula. Ada juga berlaku macam-macam. Tengok keadaan. Bahkan kalau kita nak bayar dia tak mau. Kadang-kadang kita dah duit kepada tuan kedai. Dia ambil semula duit tu. Ada berlaku begitu. Jadi tengok keadaan. Cuma di sini Nabi sebut dari segi adat secara umum. Jadi orang seumur kitanya bila? Tapi bila orang buat baik ke mana pun, adat dalam agama disiplin kita kena balas lah. Sebab tadilah dia belanja kita. Minggu depan kita belanja dia pula. Dia pergi rumah kita, bawa roti, bawa apa. Kadang-kadang kita pergi sekali-sekala. Tak singgah tak apa. Tak naik atas rumah tak apa singgah. Allah teringat ke demo. Beli buah tadi teringat ke demo. Ada begitu. Bawa mari buah dia ke apa. Jadi itu dia panggil adat. Tapi kalau tak boleh nak buat begitu, kita ni di segi kewangan tidak mencukupi misalnya. Apa yang perlu kita buat? Tujuan nak sudah dapat pahala lah. Falyuthni alih. Kamu puji dia. Terima kasih banyaklah. Bantuan awak ni saya sangat hargai. Mula-mula sekali kita kata alhamdulillah dalam hal ni. Kita kata dia barakallahu fi rizqik. Mudah-mudahan Allah merahmati rezeki awak. Ataupun kita kata barakallahu fi, mudah-mudahan Allah rahmati. Barakallahu fik, mudah-mudahan Allah berkati awak. Sebut biar dia dengar. Sebut biar dengar. Dengan ikhlas lah. Kata ikhlas tu, ya, tak boleh pahala. Itu yang disendaki oleh Nabi. Sebab apa? Banyak sebenarnya disebut oleh ulama ni. Hadis ni. Hikmat dianya seseorang manusia ni, dia ada yang orang panggil jiwa besar. Ada yang jiwa kecil. Ada semangat tinggi. Orang Kelantan Padang, ada jenis angin tohor. Ada jenis angin dalam. Kalau jenis angin tohor tu, kalau kita kalau tak bunyi puji dia, dia kata, tak dah aku sekat ni. Ada setengah-setengah begitu. Tapi ada setengah-setengah orang tu, kalau tak puji pun tak apa. Sebab dia awal-awal lagi niat bukan nak puji apa. Ni jiwa lain. Tapi Nabi nak ajarnya bahawa manusia ni tak sama. Kadang-kadang kita gagal nak menilai seseorang. Sebab tu baik kita buat tu. Kalau dia tu jenis kita kata orang yang jiwa besar, kita puji dia tu, tidaklah memberi kesan. Puji tak puji pun aku ni. Kerana Allah. Tapi bagi orang yang mungkin dia tu sebenarnya jiwa kecil, nampak saja kepala besar, kita tahu. Jiwa kecil, kalau kita puji sudah molek. Sudah molek. Dia puasa senang hati. Jadi makna puji itu tetap ada kebaikan. Tetap ada kebaikan sebenarnya. Kecuali seseorang yang masalah. Kalau orang puji dia jadi melambung, itu hal lain lah. Tapi dengar kita kata alhamdulillah, kita doa barakallahu fi, insya-Allah. Sebab barakallah ni apa maksud? Mudah-mudahan Allah berkati awak. Berkati awak ni makna rezeki awak, anak awak, cucu awak, kehidupan awak. Itu niat kita. Tu Nabi ajar. Dan biar bunyi, biar dia tahu. Kita moleklah, kita amal. Kadang-kadang bila orang peringat kepada kita sahaja, Ustaz, esok ada kuliah tu. Biasa, masjid dia ada setengah masjid, dia peringat sama aku. Kita kata barakallahu fi. Sebab ada juga kadang-kadang kita tak teringat. Kalau jenis kalau duduk sana, dia sebulan sekali kuliah. Dia stay sebulan sekali. Jarang benar ada 2 minggu sekali. Dia stay sana gitu. Kadang-kadang kita tak teringat. Terlupa tengok jadual sudah. Kadang-kadang pukul 6 baru tengok. Ni awal lagi. Pagi buta lagi hari tu Ustaz, malam ni kuliah. Kita kata kepada barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah berkati awak. Itu doa tu. Hak tu Nabi sebut sininya. Bahkan Nabi kata lagi, tindakan kita memuji dia, biar dia dengar, biar dia tahu tu, itu termasuk kita syakarah, kita menghargai dia. Termasuk dalam perbuatan menghargai orang yang buat baik pada kita. Termasuk dalam hak tu. Kan kita bincang dah dalam hadis sebelum ni kan. Tak ingat hadis ke berapa pun. Asal bincang dah. Nabi kata, man lam yarham la yurham. Orang yang tidak merahmati, orang yang tidak kasih belah, orang yang tidak menghargai orang lain, dia tidak akan dihargai. Orang yang tidak berbuat baik, dia tidak akan dilayani dengan baik di hari akhirat. Ada juga hadis-hadis seumpama itu. Jadi ini salah satu bentuk tindakan daripada kita
orang yang menerima bantuan orang ini, kita kena kata begitu. Kalau dia sembunyikan, dia bukan tidak hargai, cuma dia simpan dalam hati. Bila orang buat baik pada dia kata gini, barakallah. Tapi dalam hati, tak bunyi, orang tak tahu. Nampak senyap gitu. Perbuatan dia tu walaupun zahir, walaupun batin dia telah berterima kasih, tetapi zahir dia seperti kufur. Kufur sini maknanya kufur nikmat. Dia ada berlaku satu kisah lah. Ni sampai pada saya sendiri lah. Orang ni luar Kelantan. Daripada luar Kelantan. Jadi bila dia, saya tahulah dia tu datang. Jadi dia pergi kepada satu madrasah di Kelantan kita. Dia bagi sumbangan. Tetapi pihak madrasah itu macam seolah macam layannya tu dia rasa kecewa lah dengan, padahal dia bagi bantuan. Dia tidak nak pembalasan tu. Tapi dia sebagai tetamu ni sepatutnya kena bagilah. Biar menasabah. Dia banyak nak wui. Tak jadi wui sikit. Saya pun tak tahu cerita ni asalnya. Tapi dia bagilah. Sebab dia sudah pergi dah kepada. Tapi bila dia tengok layar itu tidak seberapa, semacam tidak menghargai, akhir sekali dia pergi. Jadi duit tu banyak, puluh-puluh ribu lah. Jadi dia bagi tak silap 5,000 ataupun 10,000. Jadi baki itu dia beri kepada satu madrasah lain. Dan madrasah tu, memang dia sebut rasa madrasah ni lebih bijak dalam menghargai orang. Sebab dia gitu dengan duit kawan-kawan dia. Dia bukan nak kerak bunga pun dia kata. Maknanya kita pergi tu biar kita rasa apa kita pergi rumah orang. Kita lagu mana perasaan kita kalau tuan rumah tu layan lebih kurang. Padahal pergi jalan ni tak bagi duit ni. Jadi tak pandai. Jadi bila saya tanya orang hak bawa tu dia kata memang, dia kata saya malu hijau muka dia kata. Pergi hak merasah mula-mula. Hak merasah kedua tu asal lega kita. Cara layannya tu. Hak ni hak Nabi nak ajar ni. Lepas tu disebut pada saya. Orang itulah. Dia kata orang agama ni banyak kekurangan, dia kata. Tu dia sebut. Saya kata kita tidak nak dia hidang nasi biryani pun. Makna kita pergi tu sebab kita pergi rumah orang lah, dia kata. Kita boleh nampak orang ni hargai kita ke tidak. Ni kalau kita pergi atas cushion dia kotor, kita rasa tak sedap hati dah. Allah tak hargai, padahal kita maklum dah kita nak mari tu. Misalnya tak. Malah kita pergi tu baru nak sapu kursi. Padahal maklum 2-3 hari. Benda-benda gitu. Orang profesional ni kadang-kadang dia tengok. Sepatutnya kita maklum awal, benda-benda hak remeh-temeh gini, dia orang sesak, jangan duduk sapu depan. Jangan duduk sapu depan tetamu. Tetamu ni bukan tetamu main-main ni. Saya kenal lah. Kelantan kot. Cuma dia dari segi penilaian dia. Dia kata tak pandai. Tak pandai. Tapi dia tetap bagi. Sebab dia niat nak bagi. Itu belakang ni lah Nabi ajar kita ni. Jangan kita kata, dok kalau dia ikhlas tak terima. Orang kita ni kadang-kadang jenis gitu. Kalau dia ikhlas sungguh, dia tak ambil kira benda-benda kecil. Orang sapu kursi, orang lain tak kira. Dah mula dia ikhlas. Nabi ajar ni, Nabi ajar siapa? Nabi ajar tetamu ke? Nabi ajar orang jebui ke? Ke Nabi ajar orang yang menerima pemberian itu? Hadis ni Nabi nak ajar orang yang menerima sumbangan. Nabi nak ajar kita sebagai tuan rumah. Hak orang jebui itu hadis lain yang ada. Dah untuk dia. Faham tak? Kita kena ingat gitu. Banyak hadis sebut tentang rakyat kena support kajian. Banyak juga hadis tentang rakyat kajian kena jalan ke tanggungjawab terhadap. Bila gabung kedua-dua tu jadi molek lah. Jadi Islam ni ajar dia tak mungkin satu pihak akan menuding jari pada orang. Tak akan jadi gitu kalau diberi kefahaman yang baik. Masing-masing dia bila dia tengok kesalahan orang lain dia fikir kepada dia. Tu cara agama. Kalau kita tengok dalam kehidupan kita ni banyak berlaku dia. Kesalahan ni tuding jari ke orang. Orang saja tak kena. Awak lah jadi gini. Awak tak layak turun. Sedap dia kata. Memanglah betul. Kita pun tak nafi. Kalau tak layak sungguh kat orang lain lah. Sebab yang jadi masanya rakyat betul gitu. Tetapi kena nilai juga kesalahan. Takut dia sebenarnya ada kekangan. Rakyat tak bantu misalnya. Kadang-kadang pemimpin bila rakyat tak bantu susah juga dia nak bagi je. Tak ada support daripada orang. Dia ni hebat sangat. Tengok dia urus syarikat dia tu berjaya misalnya. Tapi nak urus ni tak ada. Apa tu? Dia ada juga penyakit orang politik ni, orang atas, kekangan itu. Banyaklah masalahnya hidup ni. Hak ni kena ingat, Nabi nak ajar orang yang dia panggil al-yadus sufla, orang yang menerima.
Nabi kata al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Orang yang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maknanya pemberi. Tu Nabi nak sebut kelebihan. Hak ni hadis ni Nabi nak sebut bila orang beri kita nak buat macam mana? Tak ada ke di situ satu panduan daripada agama. Ni Nabi ajar kena hargai. Betul hargainya macam mana? Balaslah. Sebab tu hadirat kalau kita tahu orang mari kita cedas lalu. Cedas, Mana cedas ni maksudnya gini, bila dia misalnya dia bekah pada kita ke tak? Bekah tu makanan lah kambing. Bila kita nak atak dia esok lusa tu, kalau ikan bekak tak apa dah. Ikan bekak ni sedap tu memang. No, enggak kita tahu dah tua rumah tu kalau bunyi ikan bekak tak terbit kedai rela tunggu bini masak lama bubuh. Kita bekak jelah. Memang dia jenis. Maknanya tidak bekah saja. Tidak bekah saja. Kalau bekah saja beberapa kali dia kata tak ngaji adabul mufrad ni sampai sini. Dia akan kata gitu. Hak ni Nabi nak ajarnya. Dia panggil adab. Adab. Ni kita tak nak nikah ya, balah dah. Hak ni tak reti nak balah ni. Tangip nikah, tangtun berapa pada mari. Kalau mari 3 balah 2. Reti hak tu balah tu. Cuba dia perhati ni, fal yukafi. Dalam tajuk ni bakal hadis sebelah tu fal yukafi ni maknanya balah. Bila dia beri kita balah tu dipanggil yukafi. Dalam istilah bahasa Arab. Balah. Sebab tu kafaah ni dia panggil upah. Orang buat kerja kena balah dalam tu upah. Itu dipanggil mukafaah. Mukafaah dalam istilah dia. Nabi sebut kaedah. Bila Nabi sebut kaedah, baru Nabi sebut hak sebenar Nabi sebut. Seolah-olah Nabi nak kata gini, begitulah juga orang hidup bermadu ni. Kalau suami dia bagi, dia kena hargai lah. Tapi biar dia wui sungguh. Hak ni dak ni, tak wui pun. Rayak kat orang kata tok laki wui. Tok laki kita kat kalau dia out station kat nak malam tak mesej. Padahalnya dak. Nipu hangit. Duk rayak kat orang. Habis kalau tok laki dia bawa dia pergi mana-mana kat setiap cabai pak tak boleh jumpa cabai, atas lalu, virus lalu dak. Apa? Nak suruh nampak mesra. Padahalnya tok laki pun serabut buruk dah. Dak bertih macam nak selfie nak. Benda-benda gitulah maksud Nabi. Hidup ni jangan ada sifat nifak tu. Kita hidup dengan hak sebenar lagu mana? Nabi nak ajar. Tak leh lagu ni tak leh. Nabi tak sih langsung sifat nifak ada dalam diri kita. Tak sah lah. Dah bini, dah tu laki kita setara tu ya, buat kita terima lah. Terima. Tu Nabi nak ajar. Perbuatan ni Nabi sebut zaur, dusta. Zaur ni dusta. Dia pakai baju dua, bahasa baju dusta. Tu nipu lah maksud Nabi nak ini pun tak boleh. Tu Nabi nak ayatnya. Kalau dia wui sungguh, terima kasih lah. Tak payah dia tunjuk orang, takut jadi fitnah. Tapi kena hargai. Kena hargai. Ni kat tu tanya, bila wui kat, ni wui kita seorang kau wui juga kali sana. Tu bini-bini tak erti. Tanya. Serabut tu lelaki. Benda-benda gitu Nabi nak ajar kita. Hak tu sebenarnya. Tapi kaedah tadi, mula-mula Nabi wui kaedah. Siapa dia buat baik, kamu kena harga tak kira tu lakimu. Kau siapa, kau tak kira. Tapi jangan dusta nak suruh nampak orang bui tu. Tak boleh gitu. Ni. Supaya juga kita kata anak. Anak pun gitu juga. Ni kaedah. Sebab tu kaedah. Anak 10 orang. Kadang-kadang setengah-setengah anak ni dia nak bersaing sama adik-beradik dia tu. Kadang-kadang ayah dia tu. Kadang-kadang ayah dia bui jangan dia ajak lah kakak tu. Dia gini, sebab banyak berlaku ni pengalaman saya lah. Kita hidup dalam masyarakat. Kadang-kadang 10 adik-beradik ni ada senang, ada susah. Ada tak pandang ngaji. Allah buat memang tidak sama. Nak suruh kita ikut ajaran agama, dengan sebab tu ya jadi kita boleh pahala tu. Jadi bila ayah kadang-kadang ayah cerdik, kadang-kadang dia akan tumpu pada anak dia yang tidak bernasibat. Tu ayah cerdik. Anak dia susah ni dia bantu. Kadang-kadang hak kaya ni tak payah duk bui hak tu sama. Iyalah hak tu susah. Sebab tu kadang-kadang ayah bila bui jangan dia ayat kau orang. Pesal apa tu? Meramah hak jenis hangin tahun. Lepas tu nak amal lagu mana hadis ni? Tak usah duk viral lah. Nyakit juga ni viral ni. Allah apalah, taruh ngamuk kita tengok. No. Duk goreng ikan pun viral. Pakai baju pun nak pergi nikah. Duk goreng ikan tu. Apa mu nak ambil gambar ni? Tu penyakit tu.
Kena ingat hadirat. Gambar ni asal gambar mana ulama kata haram, tak boleh. Kecuali kerana keperluan. Kalau lebih pada tu memang tak boleh. Sebab tu saya sendiri saya pergi tu. Saya pergi gambar ke video ni boleh. Kalau untuk maksud dakwah keperluan. Tapi kalau jadi siapa mereka berlebih-lebih, timbul fitnah, tak boleh lah. Kita maksud nak tunjuk je, tapi orang nampak benda lain dalam gambar tu. Macam-macam lah. Mungkin di luar sana ni pelbagai otak manusia ada. Okay? Tu tak boleh lah. Dengan artis cara dia. Orang kampung pun, jadi benda tu tidak menasabah. Jadi orang kenal dia dalam keadaan begitu. Tak bagus itu. Tambah-tambah tu isteri-isteri ni ulama kata aurat. Walaupun dia tutup aurat, dia sedia aurat. Tak payah perkenal dalam bentuk begitulah. Tak kena dengan cara agama. Saya sebut ni bukan apa sebab saya pernah lah ada. Guru kita pun ada juga jenis gini. Dia nak ambil gambar dia tak khabar balik belakang ni. Bidadari dia tak akan baju. Oh suruh delete, kita kata delete selalulah. Bini dia duduk belakang ni tak khabar nak ambil gambar dia. Itulah. Hak tu jadi lagu tu sebab berlebih-lebih tu. Janganlah dua rumah kita, dalam rumah kita tu cuba tengok. Bergerak semua. Hak ni dalam sebuah kitab hak saya sebut tu, tajuk dia Al-Hatif telefon bimbit tu, dia bincang benda ni. Kita pergi rumah orang tak boleh nak tengok kok celah-celah dinding, kok celah pintu, bila nela dia terbuka kita kalau boleh assalamualaikum paling lain. Nampak lubang tu paling lain. Hak tu Nabi ajar. Kalau tidak supaya orang zaman jahiliah, orang jahiliah dia ketuk ke depan, lambat buka, dia pergi ke belakang. Zaman jahiliah. Nabi tak benar, teras sebut, saya tak ingat lafaz hadis tu, hadis biasa. Dengar hadis ni. Pergi rumah orang jangan duduk tengok. Kalau ada nampak lubang, ruang, pintu terbuka sedikit, paling lain lalu. Tu orang cerdik. Tiba-tiba duduk dalam waktu big, dalam bentuk gambar, dalam bentuk video. Hatta habis. Moga dunia lah ni dunia tak apa sepadan. Dunia internet. Dunia ni bagai ke satu kampung. Kena berhati-hati. Berhati-hati. Tapi kita kata, iyalah, ada juga, ada. Sampai kepada saya lah, guru saya hantar. Dia selfie gitu. Ni sudut lain lah, ni sudut lain. Kok mana tak molek. Kita boleh tahu, ada gambar Khomeini umur dia dalam bilik. Dengar dia ambil gambar, kita kata berat. Kita, itu maknanya adalah tindakan tu. Kebaikan tu berlaku secara tidak sengaja. Kok mana pun perbuatan tu umumnya tak boleh. Kena berhati-hati. Jangan mudah-mudah sangat nak tunjuk. Ni masalah kita ni. Masalah kita. Setengah tu, dia punya Rizak pun esok anak tu. Ambil gambar penuh, hantar kata-kata. Pelik gitu. Molek tak molek pun, tak perlu buat begitu. Lepas tu, anak ni berjaya pergi makan tunjuk. Anak bodoh ni kecil hati tu. Anak tak ikat tak lagi. Dia ngaji sungguh pada orang, tapi tak lagi. Kecil hati dia. Siapa ada ayat ni nak ayat ni. Sebab tu kita kena ingat hak Nabi ayat ni dia ajar kita untuk kebaikan. Siapa anak tu kata anak doa nak suruh demam. Apa kalau demam baru ayah beli KFC ke dia. Moga dia ni tak ada waktu-waktu dia berjaya dalam hidup dia. Mana ibu bapa tak pernah hak lain nak tahu pencapaian cemerlang. Enggak ada bawa sama dia, tak ada untuk dia. Dia pergi pun kerana ayah dia hargai kakak dia tak ada. Bahkan dia kata nak disebut pada ustazah tu sebut saya. Dia kata kalau dia nak makan apa, dia doa supaya dia demam. Tu, perasaan anak tu. Tu. Sebab tu kita kena ambil kira benda-benda gini. Kena fikir lah. Kena fikir. Jangan kita ingat anak kita tak pandai atau tak berguna. Kadang-kadang masa kita tua, tu guna untuk kita. Hok standard kaya-kaya, tunggu dekat kita mati. Nak terima saka balik. Kadang-kadang berlaku. Begitu dalam masyarakat. Jadi Allah buat ni hati-hati nak suruh kita amal agama. Apa yang berlaku pada kita ni Allah nak tengok kita amal sesuai ke tidak mengikut kehendak agama. Itu sebenarnya. Sebab tu agama Islam kita ni dia ajar kepada kita ni bukan ibadat secara khusus, dia ajar satu kehidupan yang terbaik. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Islam ni kalau kita ikut betul Quran dan hadis dia akan bawa kita ke mercu. Walaupun kita ni orang kampung biasa pun cerdik jadi. Tu ajar agama, tidak jadi bodoh. Sebab tu Islam dia anti kepada projek pembodohan masyarakat ini. Tak boleh. Kadang-kadang kita jadi serabut. Tengok serabut. Ngajar doa ya ulama. Tok guru dia hebat. Siapa kecil atas batu jadi mah. Ini tok guru kau menata apa gini. Apalah. Buat apa faedah untuk masyarakat? Hebat tok guru kita ni. Tarekat peringkat kedua.
amir, dalam khalifah, dalam peringkat kedua, tarekat. Adalah tarekat dia tu dengan buku, ada dengan saya tu. Kita kenal tu, nama dia sebut tu. Hebat tak hebat ni, keramat wali tu, kecing atas batu jadi emas. Dia Kelantan, dia sebut emas gitu ya. Oh, hebat. 3 kali dia ulang dengan yakin. Muka dia pun memang yakin tu, cara dia sebut. Lepas tu kalau orang tidak Islam dengar bagi-bagi lagu ni, no. Tak apa yang orang Islam jadi sesok geledek. Dah kecing jadi emas. Menipu hang. Dia kan benda tak tahu mana lah tu. Benda-benda gitu ada dalam kitab. Tak boleh buat tobik tu. Memalukan. Oh, lama-lama kata lagu ni kau ajar Islamnya. Orang nak boleh mas ketum sani pun berapa tahun kerja. Belok belakang-belakang. Ni kecing jadi emas. Keramat kau ke dia gitu. Lemah dia hadirat. Sebab tu ulama kita dia anti benda ni. Dia tak suka. Sebab apa? Kalau berlaku pada seorang, kalau dia tu wali Allah semua, dia tak akan sebut pada orang tu. Dia akan fikir apa akan jadi pada anak murid dia. Kalau dia betul-betul kecil jadi emas semua. Kalau betul jadi sungguh lagu tu pun dia tak akan. Kalau betul. Enggak ni cerita. Betul ke tak tahu lagu tu. Lepas tu kita tengok pula orang yang generasi yang dijamin sebagai ahli syurga. Sahabat ada ke berlaku gitu. Sahabat ni sampai 3 hari makan buah tamar. Siapa dia kata panah pun. Ada sahabat tu kata berak supa tarik lembu. Apa duk makan pucuk kayu lapar. Tu lebih pada tu ahli tu, hak jamin syurga tu. Tak jadi gitu, lapar. Tak ada tu waktu hidangan supaya cerita Maryam tu. Nah, sekali-sekala tak apa dah tu. Tak ada, lapar situ. Oh banyak tidak. Kalau sedih kita baca cerita sahabat Nabi. Hak tu hidup sebenar tu. Nabi pun tak boleh tidur malam. Pernah ada Nabi tak boleh tidur malam. Siapa kita kata tengah malam. Dia tak sebut pukul berapa. Tengah malam. Tubik. Di rumah tak ada makan ni. Tubik. Sebab Nabi ni ada setengah-setengah sahabat. Dia tergamuk. Rumahmu ada nasi. Tergamuk setengah-setengah. Tapi setengah dia tak tergamuk. Bila Nabi jumpa Sayyidina Abu Bakar sama dia kecek. Ni dia tergamuk. Ni hadirat kalau baca lengung kita Allah. Jatuh air mata lah. Nabi tubik lapar. Hadis sahih. Sayyidina Abu Bakar pun tubik kan lapar. Sayyidina Umar begitu juga. Lepas tu jumpa tu. Mana tubik ni? Allah dia kata, lapar tak dia nak tidur. Tak ada makan ni. Ni nak cari. Rupanya nak cari dia cari guru tergamuk tanya tu. Dia kalau saya tak baik, tak tergamuk nak kecek lapar nasi dia tak tergamuk. Ni hak baik-baik kita tergamuk. Umur demo ada ke dia? Ajak kawan tu. Ada guru kita tergamuk gitu. Nabi akhir sekali jumpa seorang sahabat. Nabi cerita pada dia tu kat muju, marilah rumah kita. Sahabat tu kata, aku sebut Nabi mari tu, aku tak, dalam kepala aku tak tahu lagi gapo ada rumah. Tapi dia kata, ni peluang aku nak ada tetamu 3 orang. Siapa dia 3? Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ingat mudah nak terima 3 tetamu jenis namun ni. Pergi makan pula, siapa dia sembelih kambing tu. Gak orang Arab sembelih kambing setengah jam lah apa. Jamu Nabi. Itu dah ada riwayat saya. Nak Nabi tu begitu. Tak ada pelik-pelik hadirat. Sebab kata Nabi, sahabat Nabi 3 tahun, Nabi banyak kelapa. Lepas tu tak tubik ke air. Nabi tak boleh doa kalau makan. Nabi tak ada. Nabi tak siaja gitu. Kalau doa kita yakin Allah akan beri. Bukan Nabi kan. Cuba tengok dalam beberapa kes. Sepuyuk kecil. Boleh makan 1 batalion tentera. Nabi sendiri cebok. Sahabat kata aku tengok tak luruk gula tu. Sehingga boleh tinggal ke tuan rumah lagi. Tuan rumah peluh dah. Moga dia masak, dia pergi panggil Nabi, dah beberapa orang. Dia suruh gitu, lelaki dia goyak Nabi gitu. Nabi kata, puyuk duk atas gula, duk atas dapur lagi. Jangan ubah biar duk situ puyuk tu Nabi kata. Ni orang panggil mukjizat lah, bukan keramat. Sahabat tak ada berlaku gitu. Pada Sayyidina Abu Bakar ni hadirat bapak keramat lah kau nak kiranya. Pak Jami masuk surga, tak ada selepas Nabi dia lah paling lebih semua. Ijma' ahli sunnah. Dia paling lebih di kalangan generasi selepas Nabi, selepas Nabi Muhammad. Bila gitu Nabi panggil 1 batalion tentera, pergi makan sama kawan ni. Malah hejak tuan rumah. Tak ada apa. Muka gula puyuk kecil. Bini dia ngepek dada-dada. Kita ayat dah dia. So panggil Nabi. Apa sampai habis mari tu. Tinggal camp tu. No. Kita ayat dah Nabi. Kita ayat dah panggil ni 23 orang. Nabi kata, Nabi besar. Puyuk tu jangan akak. Biar duduk situ. Biar dia diri cebok. Tu. Mari semua. Perlu hejak tuan rumah. Nabi kata, biar aku je cebok. Jadi sahabat tu rumah duk kelih Nabi cebok tak lu. Guano jadi gitu. Hak tu berlaku setiap hari Jumaat kau gitu. Kalau berlaku gitulah dia tidak. Tak lapar sahabat. Ni sahabat lapar apa ya ke? Banyak kita jumpa Abu Hurairah rebah apa kali.
Kira apa? Siapa ada salib buih mulut. Dia jadi nyetok. Apa macam orang nyakit gila babi ke dia bang? Oh Kelantan panggil gila babi. Sahuai, macam sahuai. Riwayat saya, Syiah guna hadis tu untuk memburuk Abu Hurairah. Jenis pesen kalau pergi rumah Nabi duk cakap nak makan, Abu Hurairah kata aku lapar. Mung tak lapar tak apalah. Tu Abu Hurairah. Sebab apa? Sebab hidup dia cari hadis. Sebab tu dia riwayat 5,000 lebih hadis. Paling banyak. Nampaknya sahabat. Enggak Abu Hurairah ni hadrat. Kalau nak banding dengan wali-wali yang ada atas bukit tu, jauh ni. Lebih Abu Hurairah. Tak ada benda-benda gitu. Dia hidup dengan cara sebenar. Islam dia tidak mari dengan cara keramat gitu. Cuma sekali-sekala Allah bagi tu kita terima, saya terima. Kita ngaji tentang keramat ni ada ke tidak berlaku. Ulama semua terima. Tetapi keramat tu kadang-kadang Allah bui. Sebagai nak menyatakan dia tu orang baik. Itu saja. Bukan untuk anega pasal malam. Kalau kecing jadi mah dia hadirat. Lepas tu duduk rata, duduk jaja. Betul ke tak? Tak tahu lagi. Sebab itulah kita tengok dalam kitab-kitab kalau ulama-ulama kita yang berlaku keramat pada mereka doa supaya jangan jadi fitnah. Bahkan Abu Hanifah doa janganlah hui keramat pada dia. Selepas beberapa kali dia diberikan keramat dia tak sih. Sebab dia bimbang kan tu orang panggil wali Allah. Wali Allah. Sebab tu ulama kata orang yang istiqamah dalam ibadat itulah keramat paling besar. Keramat paling besar. Yalah saya sebenarnya yalah manusia ada kelemahan dia. Tapi ni hak kita tak ada nak buat. Almarhum Tok Guru Menti Besar Kelantan. Mula saya ngaji lama. Kita duduk sekolah menengah tu, nak hari pergi semayasa. Istiqamah dia mengajar tu luar biasa. 23 tahun dia sebut dia. Saya dengar dari itu 23 tahun hamba jadi menteri besar. Sekali tertinggal, bukan tertinggal salat tahajud sekali dia tak 23 tahun. Kita tak tidur. Klik syamah tu tak tidur pak subuh nak mayar mana. Maknanya istiqamah tu. Saya percaya sebab kita kenal dia sebelum tu lagi. Dia mengajar macam mana. Oh ya baik kalau kita ni anak-anak muda ni hak peringkat sekolah menengah tu kita sengaja pergi semaya asas sebab apa? Dia mengajar tak lama tak lengah 15 minit tapi nak hari. Ingat lagi dia mengajar tentang maksud asmaul husna guna kitab Urdu ulama India. Dia buat huraian sikit ya. Tu. Dia kata kalau kita nak dapat rezeki sebut ya Allah ya Razzaq ya Fattah. Sebut nama-nama Allah. Dalam hadis banyak mana sebut. Sebutlah hak sesuatu ya Allah ya Razzaq. Kita nak minta rezeki minta dengan Tuhan yang nama dia Ar-Razzaq itu. Benda-benda gitu diajar. Tak ada diajar pelik-pelik kalau kamu nak rezeki kamu baca gini-gini 1000 kali hadiah pada wali ni. Tak ada. Dia tak ajar gitu. Tu ulama akhirat lagu tu sifat dia. Sebab tu hadirat kita belajar hadis-hadis ni kita nak supaya kita dapat satu nilai dari kita. Ni ajaran Nabi sebenarnya. Sebab di celah-celah hak orang duk mengajar Quran dengan hadis dia akan selit ajar-ajar hak tidak daripada Nabi. Masyarakat kita ni betul lah sebab almarhum Tok Guru Menti Besar kata. Lama dah cerita ni Tok Guru Menti Besar kata kita kena ingat. Saya ingat lagi dia sebut. Bagus kata-kata dia. Kita kena ingat kita sebagai pengkuliah tenaga pengajaran kita kena sebut yang betul. Jangan kita nak menarik perhatian orang kita sebut benda pelik. Misalnya contoh 100 kita sebut yang betul. Kita selit satu yang pelik. Orang kampung akan duk tengok hal pelik tu. Sebab manusia ni dia bukan cerdik semua. Dia buat ibarat gini dalam satu pokok nangka tu. Buah dia kadang ada beratus buah nangka ni. Satu pohon. Orang baluk sebutir dia baluk. Orang kampung lalu dia tengok hal baluk tu, dia tengok lagi tu 80 butir lagi. Apa baluk? Mesti ada istimewa buah sebutir baluk. Dia nak gah tu kadang dia tanya tu rumah, bila nak belah ni? Hak lain banyak lagi hak nampak dengan terang. Molek. Tak sih. Sebab hak tu dia balik. Tu. Sebab tu Tok Guru kata jangan kita sebut. Kita kadang-kadang kita kecok bunyi ngajar hadis, ngajar tafsir. Selesa ya benar. Hak Tok Guru saya kata. Orang kampung duk ikut tu. Tengok dah Nabi. Orang kampung ni begitu. Tak boleh. Maknanya untuk kita bui pada kampung sebagai amalan mereka, mesti yang sahih semuanya. Sebab bila kita bui yang tidak sahih, dia ada kesan yang sangat buruk pada masyarakat. Mungkin kesan buruk tak nampak dalam masa terdekat, tapi dia memberikan hasil yang buruk untuk jangka masa panjang. Tak boleh. Sepatutnya kalau zaman kerajaan Islam dulu,
Orang-orang yang sebar maklumat tak betul yang berkait dengan agama, dia akan ditangkap. Ditangkap, dibuat pemulihan, dipenjara. Bahkan dari setengah-setengah kenyataan ulama, bila dia keluar penjara pun, dia kena dipantau sampai 3 tahun. Kena pantau. Sistem paru lah kita kata sekarang ni. Pantau tengok, ada berubah ke tidak? Setelah duduk dalam penjara, di counselling, kaunselor yang hebat-hebat, bila dia keluar tu, misalnya pulih, dia telah bertaubat lah kita kata. Malam ni pun saya ada buat ulas saya sikit tentang perkara ni. Hadis berkenaan dengan orang ajaran salah ni, walaupun dia telah bertaubat, bagaimana kita nak layani dia dalam masyarakat? Apakah kita nak percaya terus pada dia? Tidak. Ulama kata kena bagi perhatian, tengok. Kena siasat, tak boleh lepas begitu. Tu. Jadi kita kena faham lah perkara ni. Kalau tidak rosak, cuba kita tengok ajaran Nabi. Ini ajaran Nabi tak ada dalam hadis ni. Hadis Bukhari tak ada benda pelik-pelik. Bahkan jelas ulama kita sebut. Cuba baik, ni saya nak biarlah. Banyak kalau kita didik masyarakat ada. Awak baca bismillah ni sampai 70 kali. Ada setengah sampai beribu-ribu baca. Misalnya ada tu, dia amal ni ada sahabat saya. Saya kata ambil mana, dia sebutlah. Seorang ustaz tu bagi pada dia. Nak malam, tak kira lah hasilkan malam, lepas maghrib, lepas isyak, sebelum tidur, mesti baca 500 kali ayatul kursi. Ayat kursi. Apa kelebihan tu guru sebut ni? Mana dia boleh bunuh jin. Dia boleh halau syaitan yang masuk itu. Bahkan dia boleh bakar iblis. Cuba bayangkan. Dia baca tu dia tinggal ayat Quran lain. 500 kali cuba baca. Saya teramah 3 hari. Kata tak kena ni cara ni. Sebab bila kita ngaji yang Maulana kata Nabi baca Quran tidak gitu. Tak ada Nabi baca Quran untuk tujuan ni. Tak ada dalam hadis. Baca keluar Allah tujuan ni. Padahalnya khasiat tu tak ada Nabi sebut. Ambil mana khasiat tu? Dahlah baca 500 kali dah gini. Ambil mana tu? Quran ni Nabi ya paling tahunya. Satu saya bimbang tu hanya sebab daripada dulu sekarang ni pun ada saya tengok. Jadi bila kita baca kitab-kitab dulu kita tengok zaman sekarang ni dia ada satu ajaran dia panggil ajaran batiniah. Ajaran batiniah ni salah satu ajaran dia adalah dia tafsir Quran secara batin. Jadi bila ditanya dia interview dia, ni salah seorang orang sesak di Indonesia lah. Jadi dia kata Quran ni dia ni adalah wakil daripada Allah untuk menafsirkan Quran secara batin. Sebab Nabi hanya sebut secara zahir. Ini pokok batinnya. Pokok dia lah sebut Quran ni gini. Hak Nabi tak sebut. Pokok dia sebut. Atas dasar wakil daripada Tuhan. Dia dakwa. Kita tak percaya. Tapi ramai orang percaya. Jadi hak percaya hak ni lagu mana? Hak otak lagu mana? Hak masyarakat yang dihidang dengan perkara gini dia mudah percaya benda pelik-pelik. Sebab tu ustaz-ustaz gini dia merosakkan akal masyarakat. Dia merosakkan pemikiran masyarakat. Gak masyarakat jenis ni ramai mana-mana pun. Hak cerdik pun kita ni nak sama banyak hati masjid ya. Nah, hak kapur hak tak reti gapo tu. Orang kapur ni ada ustaz ni sepon Nabi dah. Dia percaya. Tak ke ustaz nipu. Tu. Okey lah. Dia sebut kata guru silsilah tarikat dia, guru tabaqah yang kedua, khalifah yang kedua, kecil atas batu jadi mah. Minggu depan orang boleh lagi kuliah. Boleh kuliah balik lagi. Kalau hamba jadi pengurusi majlis tak? Hamba pitih lebih lah malam tu. Malam sepah ni bom lagi. Buat gapo dia ilmu lagu tu? Tak ada faedah langsung. Na'udzubillahi min zalik. Kita hati-hati bila kita nak mengajar agama, dia kena jelas cara Nabi. Lah macam mana? Jangan kita ikut-ikut nak sebut gitu. Oh, kalau nak sebut bahagian-bahagian lagu tu, kan? Rosak agama ni. Bukan hak tu yang dikehendaki kita ajar masyarakat. Baik, tak apalah. Hak ni punya kedua lebih kurang sama je. Nabi kata dari riwayat kedua, sesiapa yang meminta pertolongan kepada Allah, kerana Allah minta perlindungan, kita kena lindungi dia. Dan sesiapa yang minta kepada Allah sesuatu, minta kita, mana dia ni bukan dusta lah. Memang dia tak cukup duit. Dia minta. Memang betul tak cukup. Bukan nak menipu. Ada setengah orang tu anak tak boleh makan. Dia minta betul. Kita berilah kalau kita tahu betul. Hak nipu tak ada nipu. Nabi sebab tu Nabi kata billah, sa'ala billah. Dia minta kerana Allah betul. Orang mana orang terdesak sungguh orang kena beri. Kena beri. Hak tu bagi orang yang bui.
Bagi orang yang menerima pula waman ata ilaikum, dan sesiapa yang mana orang buat baik pada dia fakafiuh, dia kena hargai, dia kena balas. Kalau tak boleh nak balas, tak ada duit, tak ada nak beri buah pun tak boleh, nak beri sesuatu pun tak boleh. Orang duk baik sama pada dia. Fad'ulah, dia kena doa kebaikan. Bila orang begitu doa barakallah, ya Allah, mudah-mudahan Allah berkati awak. Sehingga dia tahu bahawa awak telah balas dia. Biar dia dengar. Ni maksud saya sebut tadi. Makna Nabi kata biar dia tahu kita hargai dia. Kena sebut. Terima kasihlah. Kata abang ni nak bulan mari tolong saya. Padahal bukan duit kita tolong lagi. Adalah saya pernah jadi wakil lah. Ada orang tu bagus sungguh dia. Orang ni susah. Dia minta, dia tak siap bagi sedih. Kita bagi. Saya kata kepada dia, ni saya ni wakil saja. Kita sebut tu kan. Yang bunyinya orang ni. Kalau nak doa ke dia lah. Doa ke dia. Saya ni boleh pahala sebagai wasilah saja. Kita sebut gitu. Tu Nabi ajar. Baik. Jadi untuk tajuk sunnah kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Untuk sesi seterusnya, yang mana sesi seterusnya kita akan bincang pula malam yajidil mukaffif falyad'ulah. Imam Bukhari buat tajuk khusus pada ada dah sebut tadi, dan dia kemukakan riwayat lain. Sesiapa yang tak boleh nak balas budi orang, dia kena doa kebaikan kepada orang itu. Imam Bukhari kemukakan satu riwayat di bawah ini, kita bincang dalam sesi akan datang. Saya setakat itulah dulu, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.